kepada Allah Subhanahu Taala dan tuan-tuan perempuan yang berada mungkin di Facebook Masjid Kampung Siglap. Saya doakan semoga sihat, sejahtera, Allah berkati hidup kita, Allah berkati umur kita dan Allah berkati semua amalan kita insya-Allah dunia dan akhirat diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. So hari ini insya-Allah maaf ya. Tadi saya punya suara seorang tak boleh keluar. Saya tak tahu apa sebab tapi kadang-kadang benda pelik berlaku lah. Seperti berita semalam berlaku pada semua. Dan tuan-tuan puan kalau terdengar apa-apa tadi perbincangan, itu perbincangan peribadi masing-masing. Tidak mewakili mana-mana persatuan dan mudah-mudahan ada kebenarannya insya-Allah. Okey, Kak Zaitun. Saya Ustaz. Okey, Kak Zaitun unmute kita betul hari ni bab nombor 73 kan Kak ini kasih kita? Betul Ustaz. Betul, okey. Kita ada beberapa muka surat agak senang hari ni. Hari ni 4. Sebentar ya. Tak, hari ni 2 je Ustaz. Dua nombor, 2 bab. 2 muka surat. 2 muka surat. Okay, 2 hadis. 2 hadis. Okay. Untuk bab inilah soft pertama. Soft pertama. Okey, silakan Kak Zaitun. Bismillah. Bismillah, bab 73 soft pertama. An Abi Hurairah qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asy-syuhada'ul ghariq wal mat'unu wal mabtunu wal hadimu. Dari Abu Hurairah dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syuhada adalah orang yang mati tenggelam, orang yang mati kerana wabah penyakit yakni taun, orang yang mati kerana penyakit dalam perut dan orang yang mati kerana tertimpa reruntuhan. Wa qala walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaqu walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la atauhuma walau habwan walau ya'lamuna ma fis saffil muqaddami lastahamu. Baginda bersabda, seandainya mereka mengetahui apa yang ada pada tahjir, yakni segera berangkat menuju solat zuhur, nescaya mereka berlumba-lumba. Dan seandainya mereka mengetahui apa yang ada pada solat isya dan subuh, nescaya mereka akan mendatangi keduanya meskipun merangkak. Seandainya mereka mengetahui apa yang ada pada saf terdepan, nescaya mereka akan mengundi untuk mendapatkannya. Keterangan hadis. Bab saf pertama yang dimaksud adalah saf yang berada setelah imam, iaitu terkedepan. Nescaya mereka ada pendapat yang mengatakan bahawa yang dimaksud adalah saf pertama yang sempurna setelah imam, bukan saf yang masih ada celahnya. Pendapat lain mengatakan bahawa yang dimaksud adalah orang yang lebih dahulu datang untuk solat meskipun ia berada di saf yang terakhir. Pandangan ini dikemukakan oleh Ibnu Abdul Bar. Ia beralasan dengan adanya kesepakatan yang menyatakan bahawa orang yang datang di awal waktu dan tidak masuk ke saf pertama lebih utama daripada orang yang datang kemudian lalu memaksa masuk ke saf pertama. Tapi kesepakatan ini Kak Zaitun baca sekali lagi, ini menarik dia punya tanggapan ya. Dengan adanya kesepakatan yang menyatakan bahawa orang yang datang di awal waktu dan tidak masuk ke saf pertama lebih utama daripada orang yang datang kemudian lalu memaksa masuk ke saf pertama. Tapi kesepakatan ini tidaklah mendukung pandangan yang dikemukakannya. Imam An-Nawawi berkata, pendapat pertama adalah pendapat yang benar dan para peneliti menyatakan akan kebenarannya. Sementara dua pendapat berikutnya telah nampak kesalahannya dengan jelas. Sepertinya pendukung pendapat pertama melandasi pendapatnya dengan pemikiran bahawa sesuatu yang diungkapkan dengan lafaz mutlak, yakni tak tanpa batasan, maka yang dimaksud adalah kesempurnaan sesuatu itu. Sementara saf yang masih menyisakan celah, maka dianggap kurang, yakni tidak sempurna. Sedangkan pendukung pendapat ketiga memperhatikan maknanya sehingga saf pertama dikatakan lebih utama tanpa memperhatikan lafaz hadis. Imam Bukhari mengisyaratkan akan kebenaran pendapat pertama sebab beliau membuat judul bab dengan lafaz saf pertama, sementara hadis yang beliau kutip menyebutkan lafaz saf terkedepan, iaitu saf yang tidak ada lagi saf lain di depannya kecuali imam.
Para ulama berpendapat bahawa dalam anjuran untuk mendapatkan saf pertama terdapat beberapa faedah. Di antaranya segera menyelesaikan kewajipan, berlumba-lumba untuk lebih dahulu masuk masjid, dekat dengan imam, mendengar bacaan dan belajar darinya, membenarkan bacaannya, menjadi penyambung suaranya, terhindar dari gangguan orang yang lewat di hadapannya, terhindar dari gangguan kerana melihat orang yang berada di hadapannya, serta tempat sujudnya selamat dari kaki-kaki orang yang solat. InsyaAllah. Okey, terima kasih Kak Zaitun. Tuan-tuan dan puan, Alhamdulillah. Jelas ya, saya ingat hari ini hadisnya agak mudah. Cuma kebiasaan kita juga saya ingat baik pada perkara ini. Maksudnya kebiasaan tu ya bagi sebahagian kecil orang ya yang berlumba-lumba untuk ke hadapan ataupun untuk berada di saf pertama. Dan dalam tajuk bab ni ataupun dalam tajuk perkara ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari saf pertama. Saf pertama berarti yang paling hadapan. Itu yang tadi Kak Zaitun baca, kita dapat ambil apabila atau kita dapat dengar daripada Al-Imam Ibn Hajar tentang komen ataupun bagaimana ulama ambil istinbat. Istinbat ni mengeluarkan atau ekstrak daripada tajuk ini, iaitu pendapat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Yakni adakah dia saf pertama atau siapa yang datang dahulu. Kak Zaitun, itu ada isunya kalau datang dahulu ataupun istilahnya kalau datang dahulu tapi tak duduk depan. Sama dengan yang datang dahulu atau kemudian tapi dia berusaha untuk pergi ke hadapan. Okay. Saya baca balik hadis yang pertama tu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syuhada adalah orang yang mati tenggelam, orang yang mati kerana wabak penyakit taun, orang yang mati kerana penyakit dalam perut, dan orang yang mati kerana tertimpa runtuhan. Okay. Kita tadi Kak Zaitun baca tadi, ada tak dia komen tentang hadis pertama dan kaitan yang kedua? Tidak. Tidak. Jadi kenapa nak kena ada riwayat ini? Dan waqala walau ya'lamuna ma fi at-tahjir istabaqu walau ya'lamuna ma fi al-'atamah was-subhi la atawhuma walau habwa walau ya'lamuna ma fi as-saff al-muqaddami ma fi as-saff al-muqaddami lastahamu. Ini sambungan dia maknanya sabda Nabi SAW lagi, seandainya mereka mengetahui apa yang ada pada tahjir, yakni segera berangkat menuju salat zuhur, ataupun nescaya mereka akan berlumba-lumba, dan seandainya mereka mengetahui apa yang ada pada apa yang ada pada salatul isyak dan subuh, nescaya mereka akan mendatangi kedua-duanya meskipun merangkak. Seandainya mereka mengetahui apa yang ada pada saf terdepan, nescaya mereka akan mengundi untuk mendapatkannya. So tuan-tuan dan puan, ini bukan dua hadis ataupun periwayatan yang berlainan. Sebab itu tadi Kak Zaitun kata tadi, baca tak ada syarah yang kaitkan. Sebab hadis ini punya riwayat yang sama ataupun istilahnya rawi yang sama, namun disambung lagi. Kenapa Imam Bukhari pisahkan ini? Tuan-tuan tengok ya, hadisnya Kak Zaitun, tolong saya cek Kak Zaitun, hadisnya panjang tu ada lagi tidak? Sepertinya ada lagi daripada riwayat itu. Maksudnya ada lagi berbaki. Sama ada di ini saja atau dipisahkan. Kak Zaitun boleh search hadis dia. Tolong saya, thank you. So, di sini tuan-tuan dan puan, saya melihat ada beberapa tahap yang Nabi SAW cuba sebut dalam hadis ini. Pertama, Nabi sebut tentang syuhada. Syuhada ni, of course tuan-tuan, siapa tak nak mati syahid? Sayyidina Khalid bin Walid, Sayyidina Khalid bin Walid adalah orang yang mendambakan mati syahid di medan perang tapi tak dapat. So akhirnya ralatnya Sayyidina Khalid, ralat bermaksud bukan menyesal dengan takdir Allah, tapi rasa sedihnya
begitu ketara apabila akhirnya beliau meninggal di pembaringan, yakni kerana keadaan sakit. Namun demikian tidaklah kurang mulianya Sayyidina Khalid ataupun semua orang yang berjihad atau berjuang di jalan Allah namun tidak meninggal di medan perang. Namun di sini kita kena faham syuhada juga tuan-tuan yang dikaitkan dalam bab ni adalah orang-orang yang menghadapi kematian namun kematian itu tragis ataupun dalam keadaan yang bukan normal ataupun bukan keadaan biasa yang diduga, ya. Saya ingat 2-3 hari lepas ada mangsa helikopter di Malaysia. Saya ingat saudara Islam kita yang meninggal 2 orang. Yang helikopter bertembung, ya. Dia ada di atas kat Taman Melawati tak silap saya, kat Kuala Lumpur lah. Dan mujur ke Ampang kan. Betul. Itu pasti ada kesilapan yang berlaku. Namun begitu tuan, keadaan bertembung helikopter ataupun satu-satu keadaan yang mungkin Nabi tak sebut, tapi dia sesuatu yang tragis, ya, sangat-sangat memberi kesan kepada orang-orang apabila mengetahui akan kematian tersebut. Okey. Jadi disebut kat sini asyhada. Nabi kata asyhada nombor 1 orang lemas. Orang yang meninggal tenggelam. Kan ulama sebut di sini tentang syahid. Ada yang disebut tentang syahid dunia dan ada yang disebut tentang syahid dunia akhirat. So syahid dunia akhirat adalah yang of course yang jihad fi sabilillah, yang keluar di jalan Allah, yujahiduna fi, banyak ayat Quran ada sebut tentang yang berjuang ni tuan-tuan, dia bukan hanya berperang tapi dia yang paling utama adalah yang berperang. Sebab yang berperang atau istilahnya mempertahankan, kalau saya boleh kata, mempertahankan kedaulatan ataupun kemuliaan agama Islam dan yang memuliakan negara mereka, yang memuliakan tempat tinggal mereka apabila diserang ataupun mempertahankan diri. Okay. Saya dah pernah sebut sebelum ni, saya kata kalau Pak Jitari mana Syanda? Pak Jitari keluar dah? Terkeluar Pak Jitari? Ada. Saya dah sebut sebelum ni kalau jihad, antara yang tak pergi jihad adalah yang mengajar. Yang mengajar, ada beberapa pihak yang Nabi SAW kekalkan servis dia untuk dia tak boleh pergi jihad, tak ada, semua mati. Tapi dalam keadaan tertentu macam Syria, kita tengok dalam keadaan negara yang bukan hanya itu, tak perlu siapa-siapa tinggal di belakang sebab sistem ni semua dah down. Semua ni dah habis. Jadi di sana malah saya tengok sampai hari ni pun tak selesai Syria ni. Sesuatu yang mendukacitakan yang akhirnya ditanggung balua. Balua ni dugaannya oleh semua, saya ingat semua orang Islam di sana dan semua rakyat, tidak kira agama dan tak menguntungkan sesiapa. Sebab sekarang ni banyak dia punya pemberontak. Semua datang daripada bangsa yang sama, rakyat yang sama, yang semua memerlukan atau mahukan kekuasaan. Tuan-tuan, tidak boleh berbalah antara orang Islam. Apatah lagi bukan hanya orang Islam boleh berbalah dengan orang kafir. Tidak juga. Tak ada sebab, dia tak ada punca, adalah salah untuk kita berbalah atau punca pada berbalah. Ya. Al-Gharik, orang lemas ni boleh swimming, boleh apa-apa sajalah. Ni tak kira lah dia pergi nak belajar swimming ke, dia pergi piknik ke, dia nak selamatkan orang ke, dan ini biasa berlaku. Saya ingat untung kita kat Singapura ni, alhamdulillah, kita tak pandai main sungai sangat lah. Tak ada sungai pun sini. Zaman-zaman saya tak ada lagi dah. Mungkin zaman kampung dulu, tuan-tuan perempuan yang mungkin jumpa. Nak kata lemas, ada apa-apa tak cerita terbaru Singapura yang, ataupun antara yang kebelakangan? Saya rasa tak ada. Betul tak, Is? Lemas. Kalau ada pun dulu kat pantai East Coast lah, kat swimming pool lah kan. Kalau ada pun, itu jarang terjadi, tuan-tuan. Saya ingat lifeguard pun ada on duty. Jadi perkara seperti ini mungkin jarang berlaku, tapi tak mustahil dia boleh berlaku. Dan saya bukan berdoa untuk dia berlaku. Tapi ketahui ya tuan-tuan, sebab lemas ini dia memerlukan, dia struggle untuk nafas. Jadi sesuatu yang sangat menyakitkan atau sesuatu yang mencemaskan. Makanya saya bilang tragis. Nak selamatkan diri, mana kita nak saya tak tahu berenang. Jadi kalau
Saya kalau naik ferry memang lebih takut daripada naik kapal terbang lah. Sebab naik kapal terbang, semua orang tak boleh nak terbang. Semua orang sama-sama. Maksudnya apa-apa dia dah ada. Kalau naik ferry, nampaknya saya lah kena pandai-pandai cari jalan ekstra. Saya akan pandang life jacket dan sebagainya. Saya pergi PP Island. Bukan PP Island. Dekat Thailand. Apa nama saya? Allah, dekat dengan kita. Dekat Hatnya itu apa? Dah lama tak melancong, lupa. Bukan Songkla. Dia ada apa Thailand? Krabi. Kerap lagi satu. Phuket. Lupa lah. Phuket, thank you. Itu yang apa? Nak pergi island hopping tu. Saya tengok. PP Island. Kan. Dia punya tu seram lah. Dia orang bawa kadang-kadang bot dia rendah dengan air tu. Saya memang tawakalillah. Saya tengok ni selesai ni kalau apa-apa. Sebab tuan-tuan dan perempuan, sebab tu Nabi SAW ada sebut tentang salah satu sukan ataupun skill. Kita panggil skill kemahiran yang kita boleh ajarkan kepada anak-anak kita adalah berenang. So memang dia maknanya bukan specifically nak cakap berenang saja. Sesuatu aktiviti yang mendatangkan ataupun yang mencungkil kemahiran, yang mengasah bakat seseorang, yang menyelamatkan dia, dan dalam keadaan-keadaan tertentu dia mampu buat lebih daripada orang lain kerana dia ada skill tambahan. Ya. Tapi ya, saya tengok dekat Legun ni. Legun Singapura Sentosa kan. Tu man-made kan, Kak Zaitun? Ya, betul. Legun. Saya tengok Legun ni pun dia sekejap straight, nanti terus turun bawah. Dia punya apa dipanggil, pantai landai. Erosion, dia mendak, dia sink in. Tapi orang tak bawa apa pula Maksudnya kerajaan tak buat apa-apa untuk selamatkan keadaan? Buat jugalah. Kakak punya cousin meninggal sebab lemas lah, jatuh. Jatuh. Waktu tu diorang tengah buat piling, tengah nak kuatkan tanah tu lah. So dia pergi piknik, memang tak pandai berenang. So dia tak swim pun, dia tergelincir je. Main-main kat tepi-tepi pasir tu, dia tergelincir. Ajal lah kan. Betul. Lama lah, in the 90s. Waktu diorang tengah piling dekat Changi punya, Changi Beach. Okey. Waktu masa muda-muda kan? Dia pun muda lah, almarhum. Almarhum baru 17. Masa tu? Kalau ada umur dia dah 50 lebih lah. Masya Allah. Allah lebih tahu keadaan. Tuan-tuan, terjadi benda-benda macam ni. Dan saya ingat kalau kat Malaysia, musim-musim banjir, kalau di negara jiran kita, banyak keadaan yang memungkinkan ianya berlaku. Hatta tsunami, kalau orang tahu berenang pun selesai juga. Ini dipanggil al-ghariq. Ya? Kemudian al-mat'un, orang yang mati kerana, orang yang al-mat'un wal-mabtun. Okay. Orang yang mati kerana wabak penyakit, ta'un, ataupun apa-apa saja seperti pandemik COVID-19. Saya ingat negara jiran kita juga, kita berduka cita sebab keadaan mereka kembali kepada keadaan yang merisaukan, yang menyebabkan kematian. Kita tak pernah suka kepada sesuatu kegagalan yang menyebabkan kecuaian orang, yang menyebabkan kematian dan menyebabkan kemusnahan. Daripada itu, tuan-tuan perempuan, selamatkan nyawa itu sangat penting. Ya? Saya ingat tak payahlah fikir Sabah dulu ke, Sarawak ke, Indonesia ke. Tahun ni banyaklah tafakur. Kemudian wal mabtun, orang yang mati kerana penyakit dalam perut. Al-batn, word dia datang daripada al-batnu. So al-batn ni perut, dan kalau kita pakai word biasa zahir dan batin. So apa yang dipanggil penyakit di dalam perut ini, apa yang saya tahu daripada doktor, sebab saya pun sakit yang berkaitan dengan perut hari tu, kan? Sebab saya punya lining of the stomach thinning. So kata doktor, sesuatu yang menyebabkan perut tu bocor ataupun yang dah dekat perut, kata doktor, dia punya next step is wafat, meninggal. So saya di sini saya dapat lihat bagaimana ibu-ibu mengandung itu mengandungkan 9 bulan yang berkaitan perut. Tak boleh dipisahkan 9 bulan tu, dan melahirkan, kata sebahagian, lahirkan anak ni urat kita putus kan, kata sakit dia tu urat putus. Kalau 5 anak katanya 5 urat putus. Itulah. Orang lelaki tak ada putus apa-apa kan, Pak Mak Yun?
Kita tak ada apa-apa putus. Kita nampak steady lah. Alhamdulillah. Tapi satu perkara yang peluang itu lebih kepada wanita. Dan ramai juga wanita yang sebenarnya tak survive. Allah ambil nyawa kerana melahirkan. Dan tuan-tuan, saya sakit perut tu tak 9 bulan. Saya sakit 2 bulan. 2 bulan tu pun yakni ya dengan keadaan yang tidak menentu, akhir doktor kata kat saya nasib baik datang cepat sikit. Betul-betul. Kalau lambat sikit lagi, doktor cakap next saya punya perut bocor dia akan mati. Saya ingat dekat betul akan mati. Dia maknanya dulu doktor cakap kan batuk dulu, lepas tu gini, jauh. Tua ni dia kata terus seperti ni, kalau lambat dia kata saya datang cepat. Kata Assalamualaikum. So bermakna tuan-tuan dan puan, sesuatu yang berkaitan dengan perut sangat kritikal. Dan saya yakin makanan ataupun food poisoning itu juga antara faktor kepada kewafatan seperti ini. Sebab itu tak boleh dibiarkan orang yang cuai pada urusan perut orang lain. Maknanya leka, lalai menyebabkan kematian orang lain. Kemudian, dan mati kerana tertimpa runtuhan. Ini gempa bumi, apa lagi? Runtuhan bangunan kerana mungkin bukan pasal gempa, mungkin construction, ataupun pernah orang jalan tertimpa sesuatu. Saya ingat di Kuala Lumpur ada orang yang terhempap roda monorail yang jalan dekat Bukit Bintang tu. Jadi mujur di dalam kereta. Jadi kena menyebabkan kecacatan untuk dia dan dia dapat berjuta-juta lah. Tapi duit tu datang kerana tertimpa. Dan banyak juga orang yang hatta di Indonesia ada tragedi yang lori kontena yang tak dirapikan log dia kontena yang jatuh. Sekarang dah tanya orang kontena sejak PSA punya prosedur, lori kontena kita tak pernah jatuh kan, saudara? Kontena tu jatuh sendiri, tak pernah kan? Ada banyak weh. Kat dalam Kalau kat luar tak ada kan? Apa tak ada? Kalau kat dalam tu jatuh kenapa? Semua ada negligent juga. Operator yang negligent. So kalau kat luar ni alhamdulillah belum jadi. Bermakna nak keluar tu dia ada lagi dia panggil apa? ISO lagi. Cek lagi. Ada scanning station sebelum dia keluar tu, ada scan semua. Okay. Sebab aku tak rasa ngeri kalau sebelah trailer kat Singapura. Tak ada. Kalau kat Indonesia sangat ngeri lah. Orang memang tak check lah. Betul. Tengok sebab saya pernah nampak sekali. Dia punya hook tepi dekat ni. Dia kan macam ada hook kepada kontainer. Pernah hook tu tak tersangkut. Dia terbuka je. Driver taksi tu nampak. Dia kata, Pak, ini Pak, bisa aja ni jatuh. Dia bilang, minggu sudah barusan dia bilang. Ada yang tertimpa. Dia cakap tu kat traffic light. Aku sebelah tu gitu. Mana ketak sawahnya? Saya tuan-tuan dia. Sesuatu yang menghempap kita itu, dia cause sakit yang teramat sangat. Dan banyak orang tersepit di celah-celah bangunan yang tak terselamat berhari-hari, yang terpaksa survive ataupun terpaksa menghadapi kematian tu perlahan ya. So tuan-tuan disambung. Kat situ ada ini berita hadisnya? Tak ada Ustaz, tak jumpa. Okey, tak apa, nanti saya cekkan lagi. Setahu saya dia adalah sesuatu yang bukan berlainan riwayat namun disambung ya. Dan tak jumpa lah Ustaz. Dia tak apa-apa. Dia keluar bab lain, bukan bab lain lah, bila dia bukan sama bab. Soft pertama dia tak sama bab. Soft pertama keluar hadis yang lain. Betul. Dan patut kalau kakak cari yang lafaz dia pada lau ya'lamun ma fit tahjir. Nanti dia keluar yang belakang. Kalau kakak pakai topik dia tak akan keluar. Dia punya taktik. Okay. So bermakna memang tidak dikomen pun oleh Al-Imam Ibn Hajar. Dan beliau bersabda, baginda bersabda, seandainya mereka mengetahui apa yang ada pada tahjir. So now adalah satu perbuatan yang sepertinya Al-Imam Al-Bukhari mengaitkan dengan syahid. So dalam banyak-banyak kita tahu kematian syahid ni dia bukan hanya kematian syurga, tapi dia adalah kematian VIP. Istilahnya fast lane, dia tak ada checking ataupun dia tak ada check pada semua gantry. So bermakna adalah kematian yang diiringi dengan kemuliaan.
yang kita kata, kita pun ada pernah saya terbaca artikel dia kata jangan minta kita meninggal untuk mudah ataupun mudah dihitung Allah nanti di akhirat, tapi minta supaya tidak dihitung, bermakna lebih mulia lagi. So kalau dihitung masih lagi nervous, maksudnya kena lalu custom tu, cek, okey tak ada akses. Tapi kalau tidak dihitung langsung, itu lebih mendapatkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. So sepertinya apa yang berlaku di sini, maknanya perbuatan pada nombor hadis 721 dikaitkan dengan perbuatan nombor hadis nombor 720, satu usaha yang susah, yang nak buat ni payah, which is betul lah. Saya ingat tuan-tuan, ini kalau boleh buat, saya tak tahu lah ya, ini yang buat ni biasanya orang yang sangat istiqamah. Sebab dia kenapa? Berangkat menuju solat zuhur awal. Orang Singapura kerja, ya. Atau kalau pun tak kerja, kita tak punya persekitaran yang mendukung kita untuk sembahyang jamaah kerana pelbagai perkara ya. Yang kalau atuk-atuk ambil cucu, inilah masa-masa dia. Atau yang lain-lain. Dan kedua dia kena buat apa tuan-tuan? Dan jika dia mengetahui antara maghrib, antara salatul apa yang ada pada salatul isyak dan subuh, misalnya mereka akan mendatangi keduanya dengan merangkak. So dia ada lagi zuhur, subuh, maknanya subuh, zuhur, isyak. Dan kemudian ada dalam 3 ni atau dalam 2 perbuatan tadi. Sebab subuh dengan isyak dia datang pair. Ya. So nombor 3 dia ada amal yang lebih lagi, iaitu amal yang dipanggil apa? Kalaulah tahu apa yang ada pada saf pertama, nescaya mereka akan mengundi untuk mendapatkannya. Maknanya orang takkan lepaskan peluang ini. So tuan-tuan, Imam Bukhari bawa hadis ini gradually kepada memahamkan kita apa dalam hadis yang lain disebut, jika mereka tahu apa yang ada pada saf pertama, maka dunia ni kita dah tak hiraukan lagi tuan-tuan. Sebab kita tak tahu. Dan kita tak nampak di sana saf pertama ni apa kebaikannya. Maka disebut tadi di belakang kat saya tu baca, apa manfaat saf pertama. So dia nampak macam kerja saf pertama, tapi sebenarnya orang tu sebenarnya selesaikan banyak perkara dan selesaikan ataupun kita sebut apa, memperbaiki keadaan dia yang lain. So siapa pergi saf pertama ni biasanya urusan dunia dia selesai. Atau dia kena capai satu tahap dan satu peringkat bahawa dia sudah zon selesa dan boleh mendatangi masjid saf pertama. Dan ini tak berlaku pada sebahagian negara tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya ingat sebahagian daripada kita pun sama juga. Memang kalau dapat saf pertama tak nak, dia duduk belakang juga. So apa nak buat, memang ambilkan boreh lah yang macam ni. So bermakna tuan-tuan dan puan-puan, jika nanti masjid buka semula seperti biasa, bila-bila saja, antara tugas kita yang dah tahu ni adalah jika datang awal ataupun jika datang kemudian, maka pastikan kita memenuhi saf nombor 1. Datang-datang tu je direct tuan-tuan masuk straight duduk situ. Sebab saf nombor 1 kata Nabi, kalau orang tahu kelebihan, orang buat undi sebab permohonan terlebih. Ya. Kalau ibu-ibu saf pertama, ibu-ibu kat mana? Di mana dibataskan ibu-ibu di belakang, itu dikira sebagai saf nombor 1. Ibu-ibu pula lagi suka ghostan lagi juga, sama juga. Dan saf nombor 1 ibu-ibu jadi gaduh. Kalau sini batasnya lain, sana batasnya lain. So apa-apa yang ibu-ibu dapat paling hadapan, itu dipanggil saf nombor 1. Dan ada lebih lagi. Bermakna kalau next atau level atas dia lagi adalah dia sebelum keluar rumah, dia usahakan untuk dapat saf nombor 1. Bermakna dia akan keluar awal. So orang akan keluar awal ni, dia akan siapkan kerja di awal, dia akan keluar awal kerana Allah, dia akan keluar kira dengan tujuan lillah. Ini sama dengan orang tadi pergi jihad fisabilillah ataupun orang-orang yang syahid disebutkan di atas tadi. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya faham
Orang kata apa, kalau dah dapat pergi masjid tu dah bagus dah sembahyang jemaah. Tapi bukan orang perempuan macam mana? Orang perempuan memang so maksud dalam keadaan tertentu, tuan-tuan dan puan-puan, kita melihat bahawa istiqamah ataupun berterusan dalam kita memuliakan kedudukan saf semayang ini sesuatu yang nilainya besar di sisi Allah. Dan tempoh hari, tak silap saya, di Masjid Nabawi, saya ingat dalam 3 bulan lepas kan, yang ada kawan-kawan saya bagi apa khabar orang yang meninggal di Madinah tu, yang pakcik tu duduk selama 38 tahun saf pertama Masjid Nabawi. Kayu Masjid Nabawi sandar tu pun kenal dia dah. 38 tahun dalam di saf pertama, tempat yang sama, 5 waktu di masjid. Bermakna tuan-tuan, luar biasa lah. Sebab meninggal dia, orang jadi kenal dia lebih. Hidup dia, ada beberapa orang yang kenal dia di situ. Tapi meninggalnya, dia jadi viral. Kerana dia wafat dia solat masjid, wafat kat masjid juga. So bermakna sangat luar biasa lah. Dan masjid tu bukan Masjid Sultan, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabawi nak dapat soal nombor 1, tuan-tuan hampir tak balik lah sebenarnya. Hampir tak gerak sebenarnya. Hari Jumaat, hari musim haji, Ramadan, ni semua hampir tak gerak lah. So bermakna, saya bukan highlight di sini tuan-tuan. Jangan keluar dari masjid tu lebih bagus. Tak sama kita punya keadaan dengan keadaan orang di negara Afrika, di negara Arab, di negara lain-lain. So kita maklum keadaan kita bagaimana. Saya ke Maghribi, Morocco. Di Morocco, masjid tutup lepas solat. Masjid tutup, maknanya kerajaan Morocco tak adalah Islam sangat. Sebab diarahkan masjid tutup. Maknanya masjid tutup tu lepas sembahyang. Kita punya masjid biasa tak tutup. Kalau bukan musim Covid. Musim Covid kerana nak bendung sakit. So orang di sebahagian negara Islam dah memang sakit dulu dah kerajaan dia. Dah Covid dulu hati dia sebelum datang Covid-19. So saya rasa sebab saya nak sembahyang tak boleh masuk masjid tu. Sebab mereka kata ni masjid King Hassan tu. Masjid tu memang dikawal. In fact semua masjid nak sembahyang tu macam, saya boleh faham kalau di China. Apa tu, di kawasan masyarakat Uyghur apa sebagainya. Tapi China bukan negara Islam. Bukan saya nak menangkan China, tapi kalau orang bukan Islam buat macam tu, kita boleh faham. Negara-negara Arab ni negara Islam yang tak munasabah sama sekali. Dan saya pernah ke Amsterdam. Waktu tu di sana, dia orang larang orang perempuan masuk masjid pula. Tuan-tuan dan perempuan adalah menjadi satu dosa yang besar apabila kita punca kepada rumah Allah SWT ni, kita menghalang orang daripada mendatanginya. Saya sebut di sini kerana ada beberapa keadaan, saya tolak COVID-19, keadaan-keadaan biasa. Memang orang-orang kita mengalami, atau orang-orang kita muslimin sedunia mengalami situasi-situasi macam tu. Dan tidak mampu, hatta negara Islam pun, saya tengok tuan-tuan, orang-orang dia tak mampu nak cakap. Dan negara Arab yang orang pergi masjid banyak kali, dia risau. Negara seperti Jazair, Libya. So, tuan-tuan, ada keadaan-keadaan tertentu yang saya rasa pelik lah orang pergi masjid pun. Saya tak nafikan orang hari ni berselindung di sebalik imej masjid. Saya tak tolak tu. Tapi tuan-tuan, saya nak sebut di sini, kalau ada kes khusus, okey. Tapi kalau diumumkan perkara tersebut, semua orang tak boleh datang waktu ni, maka dia salah. Ini tolak pada situasi COVID-19. Tuan-tuan dan perempuan doa lebih lah daripada tuan-tuan perempuan mempersoalkan. Sebab hari tu orang tanya, kita berbual ke Is? Bukan saya dibenarkan solat di masjid. Cik Anu kata, di masjid apa? Eindhoven. Betul saya buat. Agaknya di Holland. Makcik pergi tu waktu Jumaat ke bukan makcik? Maksud saya hari Jumaat ke bukan? Sebab yang saya pergi tu hari Jumaat, tapi dah habis Jumaat. Nak sembahyang lepas tu tak boleh. Tak boleh masuk. Hari biasa je. Hari biasa je? Hari biasa je. Dan waktu tu dia tak kasih masuk tu, saya tengok pelik kan. Sebab jemaah kata masuklah. Imam dia yang keluar tak kasih masuk. Imam, saya tu imam tu macam cekik pula dia. Orang tua lah dia.
Musim sejuk masa tu pakcik. Jadi saya agak tekilan tuan-tuan. Saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan perempuan. Sebab kita ni tak sedar banyak kali, kita ni menyebabkan orang tak selesa masuk masjid dan kita mempersoalkan orang nak masuk masjid. Termasuklah cerita yang saya pernah cerita sebelum ni kat Masjid Sultan. Ada one of our friend yang anak dia kan, kakak terlupa pula tak masuk. Kita berjemaah juga. Yang anaknya macam tak muka Melayu, jadi pakcik tu mempertikaikan. Kita kata this one only for Muslim. Oh, kaedah ke? Kaedah. So saya tak tahu kenapa, apa sebab ada tanda mungkin alif lam alif, sin lam alif mim Islam kat tadai pakcik tu. Tapi jangan jadi bahan punca fitnah sampai kepada orang terhalang. Dan tuan-tuan, apabila tidak dihalang, maka menjadi tugas kita untuk merebut saf pertama, kerana masjid ni tuan-tuan, kita lihat masjid didik kita cara ataupun mencapai sesuatu melebihi kebiasaan. So berada di hadapan dan juara ataupun rating yang bagus ataupun kelakuan yang baik ataupun disiplin yang bagus atau apa pun tuan-tuan, hasil yang membina itu adalah antara yang disokong oleh Islam. Mampu atau tidak mampu itu berbeza pada orang dan juga berbeza pada pahala masing-masing. Tapi peluangnya Allah beri yang sama. Dan akhir tadi kita sebut pada catatan baca tu, ada di sebut ujung tu tentang fadilat ataupun kelebihan. Saya nak baca yang tu balik. Para ulama berpendapat dalam anjuran untuk mendapatkan saf pertama terdapat, disebut sini, terdapat beberapa faedah. Di antaranya, pertama, sebut sini pertama segera menyelesaikan kewajipan. Ini segera menyelesaikan kewajipan. Tuan-tuan perempuan, kalau orang pergi masjid tapi anak dia tak minum susu, itu salah. Salah. Bermakna seorang suami pergi masjid, tak peduli isteri kat rumah, anak 4 orang, yang didokong 2, kat kaki 2 lagi, tarik kain mak tu, bapak dia keluar je ke masjid. Tengok bapak tu baik buat masjid dalam rumah dia. Sebab dia tak faham. Saya kata demikian tuan-tuan sebab hari ini macam saya sebut selalu, berapa ramai orang yang bercakap tentang Islam atau yang berhujah bahawa ini kebenaran tanpa mengambil atau meraihkan orang-orang yang tak faham atau orang yang belum boleh faham. Ramai. Malah tuan-tuan, macam tadi yang manipulate tu, pakcik yang kahwin 5 isteri tu, yang kes tadi yang buat semua orang mengamuk tu, satu lagi, ini yang kira opportunis, yang mengambil peluang agama untuk dia punya manfaat. Dah dapat bubble tea tu semua kan? Jadi lagi seram tu. So, ada lagi tuan-tuan yang bertaubat, namun taubat dia menyebabkan orang lain benci pada Islam. Saya rasa agak pelik ni. Ini sangat ironi dan sangat saya rasa tidak disantuni dengan baik. Setiap hari saya ada sebut tentang kes cerai yang suami jadi suka pada Islam, dan suami suka pada Islam ni disusul sebenarnya kes dia susulkan lagi dengan perwatakan yang tidak Islam. So dia Islam seminggu je. Dan dengan Islam tu digunakan untuk dia sebenarnya ancam isteri dia. Saya tak tahu. Termasuk saya sekali terbabit dalam ancaman tu. Dia kata sebab dapat kaunselor ustaz yang macam tu kan, dia kata sebab tu isteri dia suka. Yang macam tu yang dia nak. Jadi saya ni kira pun tak faham Islam. So kefahaman Islam dia itu adalah sebenarnya saya ingat dia tak ada niat. Tapi kerana dia desperate untuk dia tidak mahu bercerai, jadi dia menjadikan hujah tu, hatta kebenaran pun dijadikan salah. Tuan-tuan dan puan, ini tidak, saya rasa ini tidak, bukan tak patut tau. Ini bukan tak patut dan tak boleh rosakkan imej Islam. Kita jangan jadikan Islam alat untuk kita punya peribadi. Penunggang agama, baik dia jual capal Nabi atas kepala, baik dia jual apa yang baca-baca air, sama. Baik dia nak selamatkan rumah tangga dia, namun modal dia tu, penunggang agama yang menjadikan keadaan tu, cuma yang ini negatif sikit. Tapi dia takutkan orang dengan ancaman. Dalam Islam ada targhib wa tarhib. Targhib wa tarhib.
Saya kalau sebut targhib wa tarhib, tuan-tuan, targhib dia punya galakkan. Targhib. Islam ni lebih menggalakkan. Galakkan apa? Galakkan kita beramal. Ancaman, tarhib. Ancaman, tarhib. Kalau tarhib ni galakkan dan baik, positif, saya rasa tarhib ni salah, terbalik. Raghbah. Betul, okey. Tarhib dan tarhib. Satu pakai hak, satu pakai ba. So, word ni sangat penting dan dia jadi satu perbahasan. Dalam Islam, banyak galakan atau banyak ancaman. Tuan-tuan, Kristian claim agama dia banyak love, banyak sayang, bukan hatred. Orang claim agama kita, agama yang orang yang kaitkan, dan pasti saya rasa dia buat kajian sedikit ataupun dia buat kajian yang memang memusuhi. Ada satu padri di Indonesia, padrinya Islam. Dia asalnya ustaz. Siapa nama dia, saya terlupa. Dia ustaz, dia hafal Quran pun. Dia jadi Kristian. Dan malah dia quote suratul Ma'idah, surah apa dia quote. Itu tuan-tuan bukan untuk kebaikan asal niat dia. So tak Allah jadikan macam tu. So dalam tarhib dan tarhib, tuan-tuan, kita, Allah bukan takutkan semata-mata gertak. Tapi Allah jadi mengingatkan. Maknanya dorongan bagus, positif. Ancaman ni adalah yang berbentuk jika kamu begini, maka kamu akan dapat azab. Maka dari itu, buatlah yang begitu. Dia akan ada sokongan juga. So ini Islam. At-targhib wa tarhib. Banyak dorongan daripada banyak ancaman. Sebab ancaman tidak membawa apa-apa, malah hanya menyebabkan pemberontakan. Saya kira tuan-tuan, agama Islam sesuai pada semua zaman dan pada semua ketika ya. Ini jelas dan kita tak boleh pakai nak ancam orang suka-suka zaman ni. Sebab satu zaman orang takut dengan neraka. Ada satu zaman lain orang suka kalau sebut syurga. Tapi ada zaman yang lain pula nak kena fahamkan syurga tu apa, neraka tu apa. Maka kita kena adil dalam bab ni. Orang sekarang kejar syurga. Tapi apa saja dia buat, saya rasa perlu juga ingatkan dia, apa saja itu bukan menyebabkan syurga. Dia menyebabkan Allah tak suka. So ada zaman pula yang orang berhati-hati dalam beramal. Hampir semua orang dalam masyarakat tu bersopan santun ataupun beradab mulia. Kerana apa? Kerana kesucian zaman ataupun istilahnya keadaan sekeliling. So tuan-tuan, satu masyarakat dengan satu masyarakat yang lain tidak akan sama dalam dia menelusuri agama Allah Subhanahu Wa Taala. So tak boleh jadi pengancam saja. Kita kena bawa Islam sebagai memahamkan. Saya ingat Singapura terutamanya memahamkan. Kita kena bawa angle yang betul dengan maksudnya, hujah dengan maksud dia, dan kalaupun ada ancaman, ya kita boleh sebutkan. Namun bukan dengan bentuk diskriminasi. Macam kita sebutlah, kenapa neraka banyak perempuan? Neraka banyak perempuan pasal jumlah perempuan ramai. Patut ikut percentage memang orang tak marah. Kalau kita pakai ikut akal, dia akan jadi marah. Kenapa pengikut tadi perempuan ramai? Sebab saya rasa satunya perempuan senang terpedaya. Emosi. Maknanya emosi ni masih normal. Dan tuan-tuan perempuan tak ada emosi, nanti jadi keras hati pun susah. Dan lebih senang orang lelaki ego daripada orang perempuan. Fitrah. So ini keadaan fakta. Dan saya kira dalam fakta ni pun kadang-kadang orang tak boleh terima sekarang. So kita kena lebih berhati-hati di sini. Tuan-tuan perempuan, sikit lagi. Kat mana tadi? Imam Ibn Hajar sebut. Dan Eliza dia makin conting. Okey. Kemudian dia kata berlumba-lumba untuk lebih dahulu masuk masjid. Doa masuk masjid masih ingat lagi tak? Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Alhamdulillah. Mendengar bacaan dan belajar dekat dengan imam. Tuan-tuan, dekat dengan imam ni punya tanggungjawab. Saya dah kata sebelum ni, kita 5 orang belakang tu imam, dia adalah yang menegur, yang apa dipanggil miming kepada imam jika ada kesilapan yang berlaku. Mendengar bacaan dan belajar darinya. So bermakna tuan-tuan, ada gesaan ulama bahawa kalau sembahyang jamaah, dengarkan sekali bacaannya.
walaupun tak faham. So kalau tak faham, masih boleh belajar untuk baca. Atau at least pun tuan-tuan dan puan, familiarization atau getting familiar with the surah ataupun apa-apa yang imam bawakan. Menjadi penyambut, apa disebut? Menjadi penyambung. Suaranya terhindar dari gangguan orang yang lewat di hadapannya. Sebab sutratul imam, kalau kita faham kat sini, Imam Bukhari, Imam Ibn Hajar sebut, kalau imam di depan, kan? Kalau imam sini, belakang ni makmum kan? Kita tak boleh jalan belakang, kita tak boleh jalan depan makmum tak, Kak Zaitun? Di depan makmum? Kalau saya jalan depan, makmum saf nombor 1. Saya jalan sini. Sini ada orang sembahyang. Saya lalu. Boleh tak? Sembahyang jamaah. Akak tengok fatwa. Boleh. Tak. Because nak tengok sutra dia. Sutra dia adalah imam. Sutra dia adalah imam, betul. Boleh Kak dia kata boleh. Sutra dia adalah imam sini. Sebab tu ada di sebagian masjid kan Kak, ditaruh macam Masjid Sultan ditaruh. Ada sutra. Betul. Penghadang kan panggil. Penghadang. Itu paling rendah tuan-tuan, paling rendah. Itu tahap paras rihal. Rihal Quran yang kita baca tu. Sesuatu yang tinggi sedikit yang kita nampak. Ataupun juga menggunakan line imam. Line maknanya border. Ya? Ataupun batas kapet juga boleh. Siapa yang berjalan depan imam, dia dosa lah. Siapa yang berjalan di hadapan makmum, maka okey kerana keperluan. Dan kita depan imam tetap tak boleh. Kambing pun tak boleh. Orang pun tak boleh. Kenapa? Kemuliaan saf nombor 1. So di sini tuan-tuan dan puan, tadi Imam Ibn Hajar sebut. Dan terhindar dari gangguan kerana melihat orang yang berada di hadapannya. Maknanya depan dia tak ada orang. Depan dia cuma ada satu imam. So saf nombor 1 tuan, memang saya tak nafikan kita akan lebih alert daripada saf-saf yang lain. Dan saf nombor 1 dia akan menyebabkan kita dapat berita dulu. Kalau imam pingsan, kalau imam terkentut ke, kalau imam terbatal ke, ya, kita akan punya maklumat dulu. Jadi was-wasnya sebentar saja. Terhindar dari gangguan melihat orang di hadapan serta tempat sujudnya selamat dari kaki-kaki orang yang solat di hadapan. So ini antara kelebihan yang ada yang kita lihat hari ini. Syukur pada Allah. Kita semua hari ini saya tengok, saya nampak sebenarnya Jumaat yang 50 orang section tu, dia tempat dia sebenarnya terbuka lah. Maknanya terbuka tu, siapa datang, dia boleh isi slot tu. Biasanya ada, saya cakap yang reality lah ya. Hatta sebenarnya jemaah biasa pun begitu. Biasanya ada usher yang akan tunjuk kita kat mana lah. So sekarang ni kita kena occupy mana yang lebih depan. So isu dia adalah, saya nampak orang yang tak nak duduk depan. Ada juga. Dah datang siang. Dia orang jemput dia duduk depan ni. Dia nak minta duduk belakang. Tak ada sebab tuan-tuan. Tak ada sebab. Dan saya tak tahu kenapa. Pak Haji Tarikh sembahyang jemaah. Pernah cuba? Sembahyang jemaah biasa. Bukan Jumaat. Pak Haji nak ambil mikrofon. Pak Jamat betul-betul angin kuat tu. Pokok kelapa. Okay. Pak Haji Tarikh suara tak ada Pak Haji Tarikh. Saya tengok Pak Haji Tarikh punya nama mana. Tak ada, saya bagi Cikgu Aisyah cakap nanti. Ni dia. Okey. Pak Haji. Buka lagi sekali Pak Haji, tutup lah. Pak Haji Tarikh buka sekali lagi. Mic. Okey. Okay, thank you. Soalannya tadi? Soalan saya kata, Pak Haji Tarikh pergi sembahyang jemaah biasa? Ada subuh. Subuh, okey. Itu tak payah register Pak Haji? Kena. Ambil temperature semua. Itu macam biasa betul. Kena betul, itu kena check lah. Tapi yang subuh ni dia kan petak-petak tu dia arahkan juga. Ya, petak tu ada lah. Kita sampai mana yang kosong tu kita pergi isi lah. Pak Haji tak macam Jumaat kan? Pak Haji dah try Jumaat? Jumaat belum Ustaz. Belum, okey. Saya nak pergi Wisma Indonesia aja. Senang sikit. Di Embassy. Oh, sana tak ada ni. Tak ada register. Saya belum pergi lagi. Saya baru kata tahu Ustaz. Itu Zuhal. Kata-kata saya nak pergi sana lah. Zuhal imam kat sana ke?
Dia kadang-kadang jadi imam. Sampai dekat Mutakin, saya nak jalan tu daripada masjid pada kapak jauh Ustaz. Kaki saya tak kuat. So, Pak Haji yang kapak belakang masjid tu? Jauh. Okay. Turun lah. Jauh. Jadi dekat Wisma saya pernah pergi sana. Senang parking aja, jalan sikit awal pasir. Saya pernah imam kat sana Pak Haji Tarikh. Dia tak ada parking basement, dia parking kat luar kan? Kat luar aja, kat luar. Okay. Kat luar pun ada, dalam compound pun ada. Okey. Wah, tapi nak kena pergi kedutaan ni kasih nama lah. Okey, maknanya bukan senang-senang juga nak pergi kedutaan waktu-waktu gini. Okey, so maknanya Pak Haji kalau try Jumaat nanti dia usher, dia akan tunjuk mana nak sembahyang. Saya tengok orang tolak Pak Haji Tarikh. Daripada depan tak nak. Dia tunjuk yang belakang boleh dia bilang. Usher ni saya ingat tuan-tuan, dia orang dah puas kena marah. Dia orang ni dah puas kena maki orang. So orang nak duduk mana duduk lah suka hati korang situ. Yang penting korang jangan keluar dari kotak tu je. Sebab ada yang ditunjuk depan, nak duduk belakang. Ada yang belakang, depan kosong. Depan tak kosong. Belakang je kosong, nak duduk depan. So ada yang macam tu. Yang ada salam, ada tak salam. Saya tengok ada yang manis muka, ada tak manis muka. Kita ni tak ramai tuan-tuan. Dalam kita berjamaah hari ini, saya ingat kita dalam keadaan yang Allah sayang. Sebab saya lihat semua orang datang Jumaat, dia tetamu Allah. Rasa betul kita tu tetamu Allah. Dan kita dalam ramai-ramai tu, kita je boleh datang. Tempat tu dah tak boleh kita buat lain. Maknanya Allah specifically choose rumah Allah yang mana kita pergi. Sebab tadi sebut tentang kedutaan di Indonesia atau mana-mana kita semayang. Saya tengok sangat beruntung orang-orang yang semayang di Masjidil Haram, di Nabawi. Malah tuan-tuan perempuan, saya tengok sekali tu ada seorang wanita tengah tawaf. Seorang je. Dia tahu seorang je. Bermakna giliran tu giliran dia dan seorang. Saya tengok, wah ini macam luar biasa. Saya tak tahu apa dia doa waktu tu. Kemuliaannya seorang wanita ni macam atas muka bumi dalam satu saat tu. Satu masa tu dia seorang je yang melakukan ibadat tersebut. Dan masa saya tengok tu live. Saya nampak Ustaz Hidayat sebut. Dan dia tengah tawaf seorang-seorang Pak Haji Tarikh. Kalau ada yang usher tu dah suruh tu ikut aja lah. Kenapa yang membantah kan? Bila membantah tu dah menjadi obstacle. Dah jadi satu beban untuk orang. Sekali lagi saya sebut tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita yang datang tak halang orang pergi masjid, jangan kerana kita orang benci atau orang tak suka, orang serik untuk bekerja ataupun bukan bekerja, khidmat. Saya nampak orang banyak tolong sukarelawan. Yang tolong Jumaat ni sukarelawan. Dia bukan staf masjid je, tak cukup. Sebab dia perlu 3 grup dan dia perlu keluar masuk, sanitize dan sebagainya. Saya hari tu Pak Haji Tarikh saya jadi imam nombor 3 dekat Masjid Al-Istiqamah. Kebetulan bilik imam renovation. Jadi saya dapat duduk luar, kena duduk luar. Saya datang tu waktu sembahyang nombor 2. Jadi saya nampaklah proses-proses tu. Saya duduk bilik imam tak nampak. Saya tengok betul ada orang nak ke jalan sini, jalan dia nak kena ada diri yang poin-poin dia lah tertentu. Dan ada orang tanya saya, kenapa masjid belum dilonggarkan? Kalau tempat-tempat lain dah longgar. Saya bilang Allah nak selamatkan masjid daripada segala fitnah. So keadaan tu masih susah lagi. Dan kita doa lah, bukan Singapura je, mana-mana pun masih yang sama dan masih lagi dengan tata cara yang sama. Satu hari dia balikkan. Saya baca satu artikel, dia kata ada dakyah orang Yahudi yang nak kita sembahyang macam ni. Saya ingat tuan-tuan, Yahudi pun tak boleh sembahyang macam biasa. Yahudi tu kat Wailing Wall tu tak boleh sembahyang macam biasa. So Yahudi pun kena juga. So di sini dia tak ada isu agama apa. Tapi saya merasakan di sini bahawa Allah nak ajar kita back to basic. Back to basic atau rebut mana yang hilang. Bagi mana kita tamak. Kita bagikan semula. Mana yang kita ambil terlebih. Mana yang kita tak buat. Tolong imbangi berdasarkan keperluan dan umur kita masing-masing. Ya? Allahuakbar bisawab. Saya buka untuk soal jawab. Sila Pak Haji Tarikh. Ustaz tadi masa yang berebut saf depan tu, saya selalu lihat masa bulan Ramadan tau. Semua nak masuk saf depan. Masuk Pak Haji Tarikh. Mana saf depan nak rebut. Lambat sikit je. Nampaklah ada kita tahu. Kita Sabtu yang kita tengok kiri kanan siapa yang selalu saf depan. InsyaAllah, bagus. So memang orang saf depan ni kita kenal kan Pak Haji Tarikh. Kalau dia biasa datang, dia memang dia permanent resident lah kata orang. Ya, di mana-mana pun tuan-tuan.
di mana-mana pun. Hatta saya tengok di surau-surau di Malaysia, kampung-kampung pun sama. Dia orang tu juga. Sebab tu orang kata apa? Yang lain mana? Tentang benda-benda baik ni kadang-kadang Allah nak jadikan kita dikenali dengan kebaikan tu. Dikenali. Tapi unfortunately jugalah, kalau hanya kita je nak rebut tempat tu, dengkikan orang lain pun susah juga. So saya nak kata dengkikan ni maknanya kita tak nak sebarkan Islam untuk orang lain. Salah lah. Tapi kalau ada berlumba, itu baiklah. Tak boleh, Ustaz. Kadang kita sama ini keadaan. Kadang kita lekas. Kadang lekas kita ada orang yang lekas lagi. Betul. Itu nama dia berlumba. Lastabaqu kata Nabi SAW. Maka mereka akan berlumba. Tuan-tuan, saya ingat lagi kalau kadang-kadang kita, waktu saya di Madinah, ada masa kita nak pergi sembahyang Masjid Nabawi. Jumaat. Kadang-kadang situasi tu, katalah bas pancit tayar lah, kita nak keluar tu, ribut pasir lah. Dia jadi situasi tu macam stres lah, macam sempat ke tidak ni? Perlu kita ada rasa urgency tu dalam kita nak merebut kebaikan. Kerana apa tuan-tuan? Apa dia panggil, santai pada bab itu menyebabkan orang lain dapat dulu. Yang diizinkan Islam untuk kita bukan dengki, istilahnya sepertinya hasad, adalah iri hati kalau orang lain dapat dulu kebaikan itu kerana kita tak dapat mendahuluinya. Saya sebut hari itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu contoh paling baik. Sayyidina Abu Bakar sampai kiamat lah, dia adalah orang yang, maksudnya dia adalah yang sering dipandang mendahului semua orang lain. Sebab tu nama dia As-Siddiq radhiyallahu an. Sehingga kuburnya pun sebelah Nabi, tanpa ada satu pun keluarga Nabi mendahuluinya. Itu radhiyallahu an. Luar biasa. Sedekah dia dulu. Siapa lagi? Apa lagi? Pengorbanan dia dulu. Nak korban nyawa untuk Nabi selamatkan. Abu Bakar dulu. Thani Itsnain, Allah sebut dalam Al-Quran Al-Karim radhiyallahu anhu wa ardah. Okay, tuan-tuan, silakan ada soalan lain, silakan. Ada apa-apa soalan juga boleh. Nak minta pendapat lah Ustaz. Yes, Kak Zaitun. Okay. Macam solat, jangan cakap solat Jumaat lah, solat fardu ke apa. Kan kadang-kadang diorang go by the booking system kan Ustaz. Correct. So ada pekerja ataupun volunteer yang tolong di masjid. Yeah. Dia cakap kadang-kadang tu banyak free slots. Tetapi oleh kerana orang yang datang ni tak ada booking, so they don't allow them to enter the mosque lah. Salatul jamaah. Jadi volunteer ni dia kata, do you think it is right for me to allow? Pasal dia kata orang tu nak datang solat, kemudiannya dicegah walaupun ada space, dan kemudiannya sekarang kita kan ada trace together. Maknanya it is safe. Yang token ke, yang app dia ke. So maknanya it is safe lah to enter the mosque. Maknanya kalau ada masalah ke kan, masih tetap dapat trace lah. Maknanya it's easy to, maknanya insyaAllah tak akan ada masalah kalau dibenarkan orang tu untuk masuk. Saya Kak Zaitun, kalau pandangan Kak Zaitun tanya pandangan. Pandangan. Salatul jamaah, untuk solat jamaah, saya agree lah kalau dia masuk. Sebab saya ingat salatul Jumaah is prime. Salatul Jumaah pun ada dia punya party crasher dia. Maksudnya yang masuk ataupun datang ikut nasib. Tapi kalau salatul jamaah, saya rasa hampir tak ada. Dan orang yang sengaja buat macam tu hampir tak ada. Yang biasanya kebetulan atau yang buat macam tu sikit. So kalau kita kan boleh ambil dia punya check in ataupun safe distance punya ni semua measure boleh tunai. Saya tak nampak susah lah. Jumaat ni dia lebih besar dan dia lebih keadaan keadilan. Kita nak bagi masuk, kita tengok soft kosong. Booking tu sekali ada seorang dan orangnya terlambat. Adakah kita nak bagi dia duduk mana semayang? Nak tekan nombor 5 saya telah menggugurkan, maknanya saya penyebab kepada kewajipan dia pasal rosak. Dan dia book. Dan berlaku pun sebenarnya tuan-tuan, bila orang yang tipu atau sebagainya, dia menyebabkan orang yang betul tu tak masuk petak tu. Dan untung kalau ada yang berbudi bicara di masjid, dia bagi ruang ataupun dia ngalah atau sebagainya lah. Mungkin ada sukarelawan yang kebetulan di situ dia dah ada booking, dia kasih. Sebab orang akan jadi keliru, orang akan salahkan management, orang akan salahkan sistem booking dan sebagainya. Padahal ada orang yang datang dan mengompak tempat tu. Manakala datang dan kosong ni,
Saya tengok Masjid Istiqamah Pak Cik Tarikh, waktu semayang nombor 2 Jumaat, ada kosong. Tapi saya tak nampak ada orang yang datang, dia nak semayang, dia tak kasih. Tak ada. Ya, maknanya tak ada. Situasi Masjid Istiqamah adalah kawasan yang bukan kawasan Melayu ataupun bukan kawasan kejiranan office ataupun dia berjiran dengan, ada factory banyak juga, cuma mungkin kawasan yang bukan majoriti orang Islam. Atau situ banyak masjid, An-Naim, Yusuf, Istiqamah, Al-Muttaqin. Jadi deretan tu banyak pilihan, ya. Pecahan-pecahan banyak. Jadi Al-Muttaqin saya tak pasti selalu penuh ke tidak, Allah Alam. Cuma kat saya tu, saya rasa eloklah kalau Kak jawab kat dia, bagilah masuk. Tapi kena ada semua tu lah. Check in punya tu, lepas tu dia kena betah dengan ni lah undang-undang. Kalau ada orang yang datang dan dia kena kasih tempat tu, kasih. Ya, Allah Alam. Sebab dia kata banyak kosong lah Ustaz. Jadi macam wasted. Macam orang nak solat tak dapat. Ustaz, Kak dah hantar link untuk hadis ni. Okay, thank you. Tapi masjid, Ustaz, masjid di opposite kedai Melati tu, diorang kasih kalau let's say asar ke Melati, masjid apa Kak? Sultan, okay. Then diorang kasih masuk kalau kasih masuk. Bagus lah. Sebab kalau except macam you cakap lah, except for Jumaat. Tapi otherwise lagi-lagi kalau Isyak kata Melati, dia kosong tempat tu. Betul lah. Kosong. Dia kasih wanita masuk, lelaki pun masuk. Bagus lah. Saya ingat kalau undang-undang sampai menghukum kita dan tak logik, saya rasa kita boleh suarakan. Sebab kenalah logik juga kan. Dan kenalah meraihkan maslahat. Dan kalau keadaan itu munasabah untuk diterima, kita rasa kita accept lah benda tu. Logiknya adalah selamat, ya. Allah Alam. Sila Pak Tarikh. Ustaz, itu yang misalnya dalam satu jemaah ada 50, taruhlah 100 itu book dah khas. Satu section 50 Haji. 50. Okey, 50 lah misal. Dia datang, orang semua dah book. Tapi ada yang datang lambat. Dia mesti tahulah. Orang datang dulu, kasih dulu. Tempat dia ada, tapi pergi tempat, tak mestinya dapat tempat itu. Mesti tempat lain. Sebab apa? Ada tempat lain tu masjid lain ke petak bukan lain? Bukan masuk tempat petak lain. Oh, okey. Jadi dia punya persoalan tadi adalah dia dah booking. So, dia tu antara yang 50 atau dalam 100 tu dia antaranya. Jadi yang datang duduk tepi pagar ni, dia tak submit dia punya permohonan. So dia ni kira masuk ikut nasib. Jadi bila petugas bagi dia masuk, dia dah nombor 102. Jadi dia dah occupy tempat orang lain. Dia bukan petak yang bernombor. Okey. Pasti, ya, itu saya rasa pasti. Tapi tuan-tuan dan puan, saya tengok jemaah, saya puji satu, jemaah Singapura ni disiplin. Saya sebut Singapura kenapa? Yang saya nampak lah. Kalau saya tak nampak. Disiplin. Walaupun diletakkan di beberapa stesen-stesen, kena duduk dulu, kena dengar briefing, kena gitu. Saya jadi imam tak kena dengar briefing. Pak Cik, saya dah masuk masjid tu, dia orang siap iring lagi. Cuma Masjid Istiqamah je duduk luar dewan. Itu pun tak bukan kena panas pun. Tapi orang ni saya tengok datang, duduk, tunggu, kena brief. Lepas tu kena jalan sekali. Ada masjid yang buat sekalian masuk dalam dewan. Dia tak boleh masuk satu-satu. Dia pesen, ya. Sebab dia tengok layout masjid tu. Ada yang layout dia, kalau jalan sana pun boleh jalan, sini pun boleh jalan. Dia kena satukan. Ada yang memang masjid dengan luar tu sangat dekat. Dia tak payah nak satu-satukan, masuk je. So, saya tengok jemaah sabar. Dan ada masjid yang agak kurang, saya nak cakap bukan kurang sopan, tapi kurang meraihkan lah. Habis je imam taqabbalallahu minkum, dia pun announce, para jemaah yang dimuliakan Allah, sila segera meninggalkan tempat solat anda. Macam saya ingat kalau kita pergi orang kahwin, kita baru duduk makan, dia suruh sila berikan tempat anda kepada tetamu-tetamu yang sedang berdiri. Kita akan kata ini pengantinnya bersalah. Dia yang pergi jemput kursi sikit. Contoh. Tapi announcement tu saya rasa macam, saya nampak muka jemaah ni sedih. Dia macam tak duduk. Macam
Ya, patut dilepaskan sikit kadar 5 minit atau 2 minit pagi tadi orang semayang sunat. Saya semayang sunat kat situ pun saya semayang segera je. Habis semayang saya solat semayang. Saya tak tunggu-tunggu untuk baca-baca apa lagi. Tapi bila saya dengar ada masjid yang announce immediately, saya taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Para jemaah sekalian diharapkan saya macam you are not welcome at all datang ke masjid macam. Saya memang pun terasa macam what is this? Sebab saya rasa cerita sini. Saya besok saya dekat gini kan. Bila kadang saya subuh dekat masjid Fakin tu. Lepas semayang tu nak panjangkan dia lah berapa. Matahari lah. Jangan nak panjangkan. Ni Muslim datang setengah jam aja tau. Setengah jam. Setengah jam tu dia cari betul ni. Yang Jumaat ni langsung tak recan. Dia kata setengah jam aku belum habis apa yang nak baca. Aku kata, tapi kalau setengah jam kan, subuh sekarang habis pukul 6. Kalau Jumaat kan tak sampai 5.50 lebih. Sampai tu 6.30. 6.40 gitu, 50 gitu. So dia dah kasih can tu ya. Boleh lah panjang lah. Tak ada orang. Kalau ada. Betul maksudnya. Kalau banyak mata yang melihat, kena pandai-pandai lah buat diri. Kalau yang tak ada melihat tu, Pak Haji tadi buat mati diri. Dia mati orang saya tak kacau. Dia datang ni dalam dah setengah jam kata. Dia kata. Tapi saya ingat Pak Haji tadi, kalau auditor datang, dia orang pun kena. Saya tak pasti tuan-tuan. Ada perkara yang saya rasa munasabah, ada perkara yang tidak. Tapi ya, kita masing-masing ni terasa atau terkesan. Katalah kalau saya yang terkesan hari tu masjid buat announcement ya. Ya, saya terkesan. Tapi dia bukan satu isu yang besar. Itu harapan saya adalah kalau boleh dia beri pengumuman dia lewatlah sikit. Pengumuman tu there and then dia buat tu. Macam you are not welcoming. Sebab kenapa? Saya ngajar kat masjid. Macam masjid Sikilap ni. Kita ngajar ya. Contoh kita minta jamaah sokong masjid. Sokong masjid ni dengan doa. Sokong masjid ni dengan keuangan. Sokong masjid dengan memakmurkan program-program mereka. Ya. So, di mana jemaah sokong tu, termasuklah dia datang Jumaat. Dan kalau grace period Jumaat ni, tuan-tuan, saya tengok memang berkesan lah. Jumaat kita on time dan Jumaat kita flow dia smooth. So far, belum ada orang yang terlajak timing. Saya sengaja kadang-kadang jadi imam Pak Haji Tarikh, tapi kalau siapa-siapa dengar biar, kalau nak gam ke apa, saya sengaja, kalau dalam memang timing yang dikasih, saya perlu, dia orang pesan, Ustaz khutbah ni ringkas saja. Teks tu semakin hari, saya tengok hari ni dia dah agak luas sikit. Dia tak seringkas awal-awal CB dulu, atau awal-awal masjid dibuka. Yang itu ringkas betul. So saya ingat saya macam ada beberapa yang saya macam khutbah kedua, bacaan dia punya apa dia panggil bukan selawat Ibrahimiyah. Ya, 1-2 rangkap yang kita boleh tambah biasa. Tak terasa tambahannya. Dan solat. Ada pula khutbah pendek, semayang pendek. Saya tak ada masalah. Cuma saya sengaja je ambil masa sikit, baca serapannya sikit je tadi. Tapi within the timing, of course. 1:45 giliran khutbah yang kedua. Kita kalau bikin cepat-cepat, maksudnya segera yang mungkin, 25 minit dah habis. So ada 25 minit sampai 2:45. So 2.5 tu katalah kita kasih grace period 15 minit orang nak masuk. Sebab entrance dengan exit tak sama. So saya rasa ada lagi masa buffer yang masjid bolehlah raikan juga. Cuma bukannya yang ni saya start cakap pasal masjid lah, mana masjid. Cuba sebab kita ni yang tukang rayu untuk masjid ni malu juga. Bila kita rayukan jemaah, secara umum ada pergi ada balik lah. Kita boleh sokong anda juga sokong kita. Mana ruangan, bukan suruh buka masjid untuk semua orang, tapi kasih orang sedikit budi bicara. Allah bagi budi bicara pada anda, tuan-tuan ya. Kat sini saya ingat ayat Quran Allah sebut tentang jika kamu diminta untuk memperluaskan tempat supaya orang datang dan duduk sama dalam saf kamu, maka luaskanlah, lapangkanlah. Di sini memang ada kelapangan. Semua masjid dah matang dalam mereka membuat membuat sistem ataupun menguruskan jemaah. Ternyata memang ada setengah jam kosong. Setengah jam tu kosong. Saya faham orang nak sanitize. Tapi bukan semua masjid besar, bukan semua masjid perlu sanitize. Yang kecil-kecil pun kadang-kadang dia macam nak je ada jumpa kita. Bukan komplain, tapi harapan saya adalah
jika ramai orang yang menyantuni perkara macam ni, dunia akan lebih aman. Jemaah pun sama. Kalau kita dah bagi grace period, jangan pula minta betis pula. Dah kasih betis nak apa istilahnya. So, kita sama-sama saling menyokong dalam membuat kebaikan. InsyaAllah, Allah sayang kita, kita tak gaduh. Tak terfikir untuk bergaduh. Ya. Budi bicara ni tuan-tuan sangat munasabah. Nabi berbudi bicara pada banyak perkara. Termasuk dengan musuh Nabi SAW. Saya tak rasa senang untuk kita berbudi bicara dengan musuh. Dengan kawan memang boleh. Isteri memang patut. Kalau tak berbudi bicara dengan isteri, tak makan nanti. Ya? Dengan suami patut sebab nanti durhaka. Dengan anak patut sebab nanti anak tuntut. Tapi dengan musuh, ini Rasulullah SAW adalah contoh yang paling terbaik, teman-teman. Silakan, siapa-siapa ada lagi nak bagi pandangan? Kalau tak ada, kita boleh berhenti sini. Saya tengok dekat chat pun tak ada. Tuan minta maaf kalau hari ini mauduknya terlalu ringan sampai kita kat mana ruangannya nak kita tekan pun tidak ada ya. Tapi paling tidak mudah-mudahan kedudukan ataupun keberadaan kita dalam menghadiri majlis ilmu, Allah kurniakan pengampunan untuk semua orang. So pakcik-pakcik sini, makcik-makcik ya, atau tuan perempuan yang di Facebook, apa pun tuan-tuan terus menyokong Masjid Kampung Siglap dengan doa anda, mohon keselamatan, kesihatan untuk semua yang berkhidmat untuk masjid ini dan yang menyumbang untuk masjid ini, dan juga kita hulurkan bantuan mana yang kita mampu. Semoga Allah hulurkan bantuan kepada anda semua dunia dan akhirat. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Selamat makan, selamat rehat everyone. Okay, saya tutup ya. Terima kasih Ustaz. Sama Cik.